Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Khairi Jamaluddin kali ini tersilap langkah. Khairi Jamaluddin kali ini tersilap hujah. Khairi Jamaluddin KJ kali ini tersilap fakta. Disangka apa yang dicadangkan oleh Khairi Jamaluddin semuanya hebat, semuanya baik. Tapi rupa-rupanya ada juga hikmah atau ada juga fakta, cadangan, saranan daripada Khairi Jamaluddin yang seakan-akan tak boleh pakai ataupun mungkin tidak boleh dipraktikkan. Baru-baru ini Khairi Jamaluddin mencadangkan bukan saja pencen ahli parlimen yang perlu dihapuskan, tetapi beliau juga membuat satu cadangan, yaitu pencen penjawat awam turut dihapuskan. Ini membawa kepada pelbagai reaksi daripada penjawat awam. Namun demikian, salah satu perkara yang menjadi kesilapan besar Khairi Jamaluddin dalam cadangan itu ialah idea tersebut, yaitu menghapuskan pencen penjawat awam, hanya akan menjadikan bekerja dengan kerajaan tidak lagi diminati, ataupun pekerjaan dalam sektor awam, yaitu yakni bekerja dengan kerajaan, tidak akan diminati oleh sesiapa lagi. Karena saya berpendapat ramai orang yang berminat bekerja dalam sektor kerajaan kerana pertama, jaminan pekerjaan tersebut. Kedua, jaminan gaji yang memang tiada masalah kerana kerajaan yang membayar. Dan yang paling penting lagi ialah inisiatif atau insentif pencen yang diberikan oleh pihak kerajaan. Ini menarik perhatian ramai orang, ramai ibu bapa menyarankan atau menggalakkan diri sendiri ataupun ahli keluarga untuk menjadi penjawat awam kerana adanya pencen tersebut. Tetapi kalau pencen itu dihapuskan, maka ini akan menjadikan pekerjaan dengan kerajaan tidak lagi akan diminati. Dan ramai orang yang tak akan kerja, yang berkualiti, tidak mahu lagi kerja dalam kerajaan. Sebagai tanda sokongan terhadap cadangan menghapuskan pencen untuk ahli parlimen dan ahli politik yang berkhidmat dalam kerajaan, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin bukan saja setuju sepenuhnya terhadap perkara itu, malah juga mahukan pencen untuk penjawat awam turut dihapuskan. Bagaimanapun, kata beliau, cadangannya itu hanya untuk pengambilan baharu penjawat awam saja, bukan terkait mereka yang sedang dalam perkhidmatan ketika ini. Khairi Jamaluddin atau KJ dilaporkan melontarkan idea penghapusan pencen penjawat awam itu sebagai jalan untuk membantu mengimbangi kedudukan fiskal negara. Sebagai gantinya, mereka dikehendaki melakukan caruman dalam KWSP sama seperti pekerja sektor swasta. Dalam hal ini, mereka yang cuba berbahas berkaitan isu pencen hendaklah jangan terbabas dalam melontarkan idea masing-masing. Ini kerana cadangan asal penghapusan itu hanyalah untuk ahli-ahli parlimen dan ahli-ahli politik yang memegang jawatan menteri, timbalan menteri dan setiausaha politik saja, tanpa menyentuh sama sekali penjawat awam. Ini kerana selain pencen, mereka besar jumlahnya. Syarat memperoleh pencen juga amat mudah, yaitu hanya perlu berkhidmat selama 3 tahun atau 36 bulan saja dengan kerajaan. Dengan itu, ramai yang melihat pembayaran pencen itu akan memakan jumlah wang negara yang besar. Lebih-lebih lagi jika setiap kali 5 tahun bila diadakan PRU berlaku pula pertukaran kerajaan. Dengan itu, kewajaran untuk dihapuskan pencen tersebut adalah munasabahnya. Namun demikian, idea tambahan KJ agar penjawat awam baru yang diambil bekerja juga harus tidak lagi diberi pencen adalah cadangan yang amat keterlaluan. Pertamanya, gaji penjawat awam di negara ini boleh dikira masih rendah berbanding sektor swasta, terutama pekerja bawahan dan pasukan beruniform. Adanya pencen merupakan tarikan untuk mereka bekerja. Adanya kempen pencen merupakan tarikan untuk mereka bekerja dengan kerajaan. Berikutan lebih terjamin masa depan selepas bersara nanti. Tetapi memandangkan gaji mereka masih rendah, relatifnya rendah,
Pencen yang menunggu setelah berusia 55 tahun juga tidaklah setinggi mana. Jadi, kenapa benda sebegini mahu dimansuhkan? Kedua, sekitar 90% pekerja sektor awam adalah merupakan orang Melayu yang merupakan penduduk majoriti negara ini. Di mana-mana negara di dunia ini pun, pekerja sektor awam adalah dikuasai oleh penduduk majoritinya. Tetapi dalam konteks negara kita, tidaklah pula ada sekatan untuk kaum-kaum lain bekerja dengan kerajaan. Dengan mencadangkan penghapusan pencen itu, sepertinya meletakkan KJ tiada keprihatinan terhadap orang Melayu sendiri yang merupakan penduduk majoriti negara ini. Ketiga, dengan tiada lagi pencen bagi sektor awam, ini sekaligus menjadikan bekerja dengan kerajaan bukan lagi suatu yang menarik untuk diceburi. Sudahlah, gaji lebih rendah berbanding sektor swasta, kemudian pencen pula dihapuskan. Siapa akhirnya mahu bekerja dengan kerajaan? Kecuali jika kerajaan mahu menawarkan skim gaji yang setaraf dengan sektor swasta, barulah minat itu mampu diwujudkan kembali. Soalnya, mampukah kerajaan menggubal gaji yang tinggi itu, dan tidak mungkinkah jika ia dilakukan, kosnya barangkali lebih tinggi berbanding membayar pencen? Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara yang paling kita tunggu-tunggu daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, Sultan Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Yang di-Pertuan Agong bertitah sekali lagi tentang perkara ini, yang mana beliau menasihati kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya yang suka bermain dengan 3R. Agung seru rakyat contohi akhlak Rasulullah, cakap benar jauhi fitnah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah hari ini bertitah agar rakyat mencontohi akhlak warisan maknawi Rasulullah yang mulia dalam pertuturan dengan bercakap hanya mengenai kebenaran, jujur di samping menjauhi fitnah. Yang di-Pertuan Agong bertitah, hakikatnya perkataan yang kurang elok, sama ada ketika tutur bicara maupun ketika menulis di media sosial, kata-kata berbentuk cacian, nista dan dusta. Ini kerana menurut Yang di-Pertuan Agong, kata-kata yang berbentuk cacian, nista dan dusta serta fitnah itu hanya akan menggugat kestabilan dan keharmonian negara tercinta. Oleh sebab itu, baginda bertitah, marilah kita mengambil iktibar daripada kejatuhan serta keruntuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat budaya fitnah yang mendominasi dan membara dalam kehidupan bangsanya. Tita Sri Paduka Baginda sempena sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijrah 2023 Masehi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC di Putrajaya hari ini. Sri Paduka bertitah, selepas kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad, fenomena fitnah telah membawa kepada peristiwa amat tragis dalam sejarah Islam, menerusi pembunuhan Khalifah ketiga Saidina Uthman Affan. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya yang bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sebuah negara. Tita Sri Paduka Al-Sultan Abdullah bertitah, oleh itu Allah mengingatkan umat Islam untuk menghindari serta menjauhi diri daripada orang yang berbohong. Sri Paduka Baginda bertitah, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mencakupi pelbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam mengemudi dan memerintah sesebuah negara yang penuh recam.
pelbagai puak dan agama serta spektrum kedudukan sosioekonomi yang berbeza-beza. Seri Paduka bertita, sirah Rasulullah dalam lipatan sejarah juga mencerminkan kepakaran baginda dalam mentadbir sebuah negara. Hikmahnya, Rasulullah telah berjaya membawa manusia keluar dari kejahilan dan kelalaian sehingga berjaya membina generasi yang cemerlang, tita Seri Paduka lagi. Seri Paduka baginda bertita, Rasulullah telah membawa syiar Islam untuk terus bangkit dan berkembang di benua Timur Tengah, sehingga menjadi pencetus kemajuan dan kejayaan masyarakat di benua lain yang sedang dalam kegelapan ketika itu. Seri Paduka bertita, masyarakat dunia memperlihatkan dengan contoh akhlak terpuji Rasulullah sebagai penanda aras nilai insani. Sempena sambutan Maulidur Rasul itu, Al-Sultan Abdullah turut menyeru agar rakyat terus berpegang kepada tuntutan Allah dan ajaran Rasulullah. Dengan yang demikian, kita akan dapat membangunkan sebuah negara yang bertamadun dan berjaya, harmoni serta sejahtera dengan rakyat yang menjiwai sifat karamatul insan, tita Seri Baginda. Al-Sultan Abdullah bertita, baginda yakin Malaysia akan mencapai puncak kejayaan hakiki apabila syariat Islam dan nilai murni serta ketinggian akhlak yang dibawa Rasulullah menjadi tatanan aturan tadbir urus negara. Seri Paduka baginda bertita, maqasid syariat perlu dijadikan kerangka asas dalam penyampaian perkhidmatan agar kemaslahatan rakyat yang menjadi tanggungjawab kerajaan terus terpelihara. Bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini, marilah kita bertekad dan beriltizam untuk terus menghidupkan syariat dan syiar yang dibawa Rasulullah, tita Seri Paduka. Turut berangkat ke sambutan bertema perpaduan teras madani, Malaysia Madani pagi ini ialah Raja Permaisuri Agung Tunku Haja Aziza Maimunah Iskandaria. Turut hadir ialah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara dan pendedahan baharu yang pastinya akan menarik perhatian anda. Kerana apabila saya pilih isu ini, tentunya ialah telah menarik perhatian kita semua. Ini adalah Muhyiddin Dr. Mahathir perlu jadi saksi PSSC pengasingan kuasa untuk AJ dan pendakwa raya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad perlu dipanggil sebagai saksi utama dalam prosiding jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pengasingan kuasa Peguam Negara AJ dan pendakwa raya, kata DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao. Mereka telah mendakwa keadilan telah gagal. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini yang melantik bekas Peguam Negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu dipanggil sebagai saksi utama. Mengapa dakwaan campur tangan eksekutif ke atas kes rasuah berprofil tinggi boleh dibuktikan dan cadangan beliau untuk mewujudkan sistem keadilan bebas? Mahathir akan menjadi salah seorang saksi paling utama yang dipanggil ke PSSC untuk memberikan pandangan yang berharga dan berkongsi pengalamannya. Mengapa reformasi keadilan tidak pernah berjaya dilaksanakan? Kehadirannya di pendengaran PSSC penting bagi PSSC untuk mengusurkan cadangan kepada kerajaan tentang jenis pembaharuan sistem keadilan yang perlu dilaksanakan, kata Bu dalam satu kenyataan hari ini.
Ini satu kenyataan atau ini satu cadangan yang paling baik sekali pernah saya bacakan. Ini supaya tiada lagi timbul kata-kata atau aduan ataupun kenyataan daripada mana-mana pihak termasuk Muhyiddin Yassin dan juga termasuk Mahathir Mohamad tentang kononnya tiada keadilan, tiada berlaku reformasi dan sebagainya. Kalau dia sendiri yang dah kata, dah minta, dah cadangkan dan dilaksanakan, jangan pula sampai kata itu semua tak benar lagi, padahal sendirilah yang cadangkan nanti. Jadi ini satu kebenaran cadangan yang memang kita sokong. Bekas ahli parlimen itu berkata, selain sekian lama terlalu banyak kuasa telah diberikan kepada eksekutif dalam melantik jawatan awam utama. Katanya, situasi itu mengundang tuduhan pembangkang yang mendakwa eksekutif telah campur tangan dalam proses perundangan, membabitkan beberapa kes berprofil tinggi. Oleh itu katanya, PSSC adalah platform paling penting atau paling sesuai untuk mengumpulkan maklumat bagi melaksanakan reformasi yang meyakinkan untuk sistem keadilan dan reformasi institusi lain. PSSC mengenai hak asasi manusia, pilihan raya dan pembaharuan institusi baru-baru ini berkata, mereka akan memulakan prosiding mengenai pengasingan kuasa, peguam negara dan pendakwa raya. Antara kes yang akan dibincangkan dalam siasatan ini termasuk penolakan rayuan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy berhubung dakwaan mengubah laporan audit 1MDB, pembebasan Muhyiddin atas 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa dan pelepasan tanpa pembebasan diberikan kepada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.